Menarik di Malaysia hari ini. Tinjauan terkini di Janda Baik Pahang selepas banjir. Tragedi tanpa sangka, perkongsian pengusaha chalet yang terperangkap ketika banjir berlaku. Untuk sarapan, jom buat kepelbagaian smoothie pisang yang mengenyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Saidul Ayyam, hari Jumaat bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian bersama dengan kami berdua pula pada hari ini. Saya Remy Iswan. Dan saya Sofia Nur Solihatus. Semoga keadaan baik saja, sihat di pagi Jumaat ini. Selamat tahun baru. Ya. Bukan dengan kita yang pertama untuk tahun ini. Selepas 7 hari ya. Selepas 7 hari. Baru kita dapat bersama-sama. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Okay, silakan. Dan tentunya kita akan memberikan sedikit sebanyak perkongsian lah hari ini yang agak orang kata informatif. Kita difahamkan ya, kalau kita masih ingat, antara kawasan yang teruk terjejas juga ketika banjir adalah kawasan Janda Baik. Jadi hari ini kita akan bawakan satu perspektif untuk anda. Bagaimanakah pengalaman dan juga tinjauan terkini di sana. Kita difahamkan kat situ kita tahu ya, ada perumahan, ada chalet dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan terkini dan untuk mereka bangkit semula. Pusat aktiviti rekreasi air lah terutama Janda Baik, dan itu yang akan kami bawakan insya-Allah, dan ada kisah di sebaliknya bagaimana individu yang bertanggungjawab untuk membantu orang lain ketika kejadian itu berlaku, dan itu akan kami kongsikan nanti, akan kita bawakan di Malaysia hari ini. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan tentang perkara yang berlaku di sinilah di Janda Baik. Ada tinjauan yang dibawakan oleh wartawan kami. Dan selepas itu kita akan memberikan satu lagi perkongsian. Ini saya sukalah sebab dia satu sarapan yang mudah dan semua orang boleh buat dengan mudah dengan barang-barang yang minimum sahaja. Saya rasa kepakaran menggunakan blender ni jatuh kepada Andi Miswan kot. Nak kata pakar tu tak berapa nak pakar, berapa kali tak jadi. Ketika kejadian yang berlaku tahun lepas, tak apa, tahun ni azam baru. Tahun lepas, tahun ni nampak macam lama sebenarnya, beberapa bulan saja. Tapi inilah dia antara minuman yang mengenyangkan, memberikan khasiat, dan juga ini sesuai dibuat pada waktu pagi untuk mereka yang kuat bersukan lah seperti si Hanif ni. Smoothie banana. Itu akan bawakan nanti. Tapi sekarang kita nak tinjau seperti biasa. Kebiasaannya akan bawakan ini sebagai pemahaman dan juga pengetahuan bersamalah bagaimana keadaan semasa di seluruh negara kita. Seperti biasa kami menggunakan Met Malaysia ataupun met.gov.my sebagai sumber rasmi, dan ini dilaporkan pada hari ini 7 Januari 2022. Keadaan di pantai timur terutama yang masih lagi perlu diberikan perhatian di Kelantan terutamanya. Dilaporkan bakal berlaku hujan pada pagi ini pada waktu petang, tapi pada waktu malam dilaporkan tiada hujan. Itu di Kelantan, Sofia. Dan kita terus ke Terengganu. Juga menunjukkan di sini hujan di waktu pagi saja, di petang dan malam tiada hujan. Kita melihat sedikit perubahan ya, daripada segi perubahan cuaca dari minggu lepas. Dan di Pahang pula hujan dari pagi ke malam di beberapa kawasan, khususnya di kawasan pantai dan juga kawasan pedalaman. Seterusnya Negeri Sembilan juga dilaporkan hujan. Johor, Melaka, di Kuala Lumpur juga hujan. Sehinggalah ke Selangor di beberapa kawasan juga dilaporkan. Tetapi kita nak perhatikan juga di kawasan Perak dilaporkan hujan pada waktu pagi, petang dan juga malam di beberapa kawasan, dan itu yang perlu diberikan perhatian di 3 kawasan ini yang perlu kita berwaspadalah. Ini bukan untuk menakut-nakutkan tapi untuk kita beritahu keadaan semasa. Kerana pada ketika ini mungkin di beberapa kawasan dilaporkan sangat baik, dan di portal bencana ini dilaporkan berkenaan dengan masa pemindahan yang semakin hari semakin berkurangan. Itu antara perkara positif yang boleh kita kongsikan. Di Johor terutamanya yang antara terjejas teruk pada ketika ini, tapi mangsa pemindahan telah pun berturun kepada 4,496 mangsa, juga di beberapa negeri yang lain. Betul, menunjukkan keseluruhannya dibandingkan dengan beberapa minggu yang lepas sudah melihat penurunan yang sangat mendadak. Secara keseluruhannya 5,874 sahaja. Kita harapkan yang terbaik, dan semoga dalam 2-3 hari ini kita melihat perubahan yang lebih ketara lagi. Jadi kita melihat juga di Jabatan Meteorologi Malaysia, bagi amaran ribut petir dan juga hujan lebat, tiada amaran ribut petir pada hari ini dan juga tiada amaran hujan lebat. Ini yang dilaporkan. Dan kita harap agar ianya berterusan. Tadi kita datang pun kita nampak matahari, kita rasa gembira sangat kan, sinar waktu pagi itu. Dan itu sedikit laporannya. Anda boleh dapatkan terus informasi-informasi ini di laman sesawan yang telah kita sebutkan tadi. Dan sekarang kita nak kongsikan 4 perkara berkaitan dengan apa yang diperkatakan pada ketika ini di media sosial dari meja medsos. Yang pertama,
berkaitan dengan anda. Kabarnya setuju dengan perkara ini, Sofia? Saya sejujurnya sebagai seorang ibu kepada anak berusia 5 tahun, mesti saya rasa risaunya ada sebab kita tidak pasti, tapi ini antara yang perlu dilakukanlah kerana anak-anak kita nak masuk sekolah ya. Okey, ini adalah 3 vaksin yang telah pun diberikan kelulusan setakat ini oleh mesyuarat PBKD. Ini adalah Comirnaty 10 mcg concentrate for dispersion. Jadi singkatan di sini adalah Pfizer dengan orang kata 10 mg saja, lebih kurang dosnya boleh diguna pakai untuk kanak-kanak berusia dari 5 hingga 11 tahun. Dan vaksin yang kedua disebutkan di sini adalah Comirnaty ataupun Tris Sucrose 30 mcg. Ini adalah formulasi yang baru untuk individu 12 tahun ke atas. Itu yang telah pun diluluskan di Malaysia dan disambut baik, saya percaya juga dari masa ke semasa. Dan seterusnya, daripada cerita berkenaan dengan vaksin yang pastinya akan terus mendapatkan perhatian, satu lagi cerita berkaitan di media sosial kita adalah berkaitan dengan nama ini. Wow, okey, kita nak kongsikan. Bacakan. Okey, ni kita kena macam tarik satu nafas. Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzendra. Saya terima. Kekal sebagai nama terpanjang di Malaysia. Yang anda lihat di sini di surat kelahiran ini, ini bukan orang yang sama, tapi ini yang menjadi tular di media sosial baru ini dengan Nur Syafia Alia Zulaika Amira Naura Aurora Yiha Cinta binti Muhammad Syolihin. Nampak satu nafas tu. Tapi ini antara yang dikongsikanlah. Ini adalah yang tular di media sosial tetapi bukan yang sebenar. Ini sekadar gurauan saja yang tular di Facebook. Tapi ini tetap kekal menjadi nama terpanjang di Malaysia. Dan cerita ini menjadi bualan kerana kononnya nama di atas ini ada Yiha ni. Dah potong nama ni. Tapi disahkan masih kekal lah. Kita kalau sebut lagi sekali mungkin lain pula perbezaannya. Okey, ini satu lagi perkara yang dikongsikan. Terbantuan. Okey, 17 individu positif Omicron pulang dari luar negara tidak divaksin. Ini yang mendapat perhatian ramai. Saya setuju. Kejap. Okey, kita nak besarkan sedikit. Okey. Kerana ini menurut Menteri Kesihatan YB Khadijah Jamaluddin mengesahkan bahawa 17 daripada 122 individu yang disahkan dijangkiti varian Omicron yang direkodkan setakat 4 Januari lalu dapati tidak mempunyai rekod vaksinasi. Mengapa, kenapa dan bagaimana boleh berlaku perkara ini sedang disiasat. Betul. Jadi ini antara yang menjadi perbualan hangat di media sosial, bagaimana mereka nak melepasi sempadan kita tidak tahu, tapi penyiasatan pastinya sedang dijalankan. Okey, seterusnya kita melihat berita di luar negara. Rambut Ratu Besi. Ni pemegang rekod holder ya. Okey, kita bersilat sikit. Okey. Di New Delhi. Ada gambaran di sini ya. Tarik bas dengan rambut. Ini catatan rekod dalam Guinness Book of World Records milik Asha Rani yang memukau ramai pihak. Dia menarik bas dua tingkat seberat 12,000 kilogram menggunakan rambut yang diikat. Boleh bayangkan tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Sakitnya macam mana? Tetapi ini kejayaannya yang tular di media sosial dengan 41,000 likes dan pelbagai reaksi daripada netizen. Okey, ini gambarnya. Kalau nak tahu macam mana daya tarikannya, memang diikat tali tersebut kepada rambut. Dan kalau saya dulu ni peminat cerita-cerita yang cipta rekod ni. Ya ke? Jadi saya memang selalu ikut cara mereka sebab kadang-kadang kita tengok macam mana tarik kan. Dia memang ada tekniknya. Memang mereka ni berlumba-lumba untuk mendapatkan rekod ini sebab ianya lah bukan semua orang boleh buat kan. Bas 2 tingkat saya tertarik rambut. Sebab kalau kita menjauh ke kanan sikit ni ada orang dalam bas ni. Ya ke? Nampak? Bukan bas sahaja tapi ada penumpang yang kat sini. Jadi dan dia masuk percuma. Dia masuk percuma. Free entry. Okey, alright. Okey, itu antara pelbagai perkongsian dalam dan luar negara kita berkongsikan. Tapi berbalik kepada kita punya main topik. Topik utama kita adalah berkenaan dengan tinjauan di Janda Baik Pahang. Kita sedia maklum bagaimana keadaan sebelum ini. Dan kita tinjau bagaimana keadaannya sekarang pasca banjir. Jom kita saksikan. Janda Baik Pahang, antara lokasi tumpuan pelancong yang ingin menikmati kehijauan alam semula jadi sambil mandi-mandi di air sungainya yang jernih. Tetapi, semuanya berubah selepas kejadian banjir yang menimpa kawasan itu pada 18 dan 19 Disember lalu. Kawasan Janda Baik seolah-olah dilanda tsunami kecil dengan keadaannya yang rosak teruk akibat hujan lebat luar biasa, sehinggakan air sungai naik dengan deras dan menenggelamkan rumah serta menghanyutkan kenderaan di situ.
Susulan itu, baru-baru ini kru Malaysia Hari Ini menuju ke Janda Baik Pahang bagi melihat sendiri kesan kemusnahan yang berlaku. Sepanjang perjalanan menuju ke situ, banyak kesan tanah runtuh ditemui dan dianggarkan lebih daripada 10. Selain itu, masih ada kawasan yang dalam proses untuk pembersihan daripada tanah runtuh dan pokok kayu yang tumbang. Ini merupakan antara jambatan yang roboh akibat banjir baru-baru ini. Seperti yang anda dapat lihat, air sungai masih mengalir keruh berbanding kebiasaannya. Dan saya kini berada di Janda Baik Pahang untuk melihat sendiri kesan kemusnahan akibat banjir di sini. Dan seperti yang anda dapat lihat, ini antara kenderaan yang masih tersadai sehingga kini. Walaupun sudah lebih 3 minggu, kesan kemusnahan masih boleh dilihat dengan rupa bentuk kawasan yang sudah berubah dengan sampah sarap dan ada juga tebing yang runtuh di tepi sungai. Bagi pemilik pusat penginapan Mak Lang Campground, Hanifah Muhammad Rabin, sewaktu kejadian berlaku, dia sekeluarga berada di Kota Baru, Kelantan. Berita mengenai kejadian banjir pada malam itu hanya diketahui melalui rakan-rakannya. Dan sesungguhnya, selepas dia kembali melihat kawasan rekreasinya yang terjejas, ia adalah pemandangan yang meruntun perasaan. Pada mulanya tu saya sangka agak biasa sebab kita biasa naik air. Tapi tak sangka pula macam apa yang berlaku malam tu. Kawan hantar gambar cakap, ya Allah, ini orang kata luar biasa. Bukan keadaan biasa. Masa dalam perjalanan balik pun, saya satu keluarga memang kata kita reda dengan apa yang akan kita lihat nanti. Seperti yang diduga, kesan banjir pada malam itu memusnahkan hampir 80% kawasan tersebut dan kerugian dianggarkan mencecah lebih 200,000. Kedudukan kabin tu kalau ikutkan di sebelah kanan. Tapi bila masa kita balik itu, dah beralih ke sebelah kiri, di mana dalam tu memang orang kata alatan untuk perkhemahan. Termasuklah life jacket apa semua, kita dah tak tahu. Begitu juga dengan Dewan, memang musnah, habis. Dan gazebo daripada 11 yang berdiri, tinggal 3 je yang masih tetap berdiri. Yang lain, itulah kalau tengok kat belakang ni, habis memang di bawah air. Memang Mak Lang Campground ni lumpuh. Memang lumpuh dan kita ambil masa untuk nak bangunkan semula. Dalam perjalanan melihat kawasan yang teruk terjejas, kami turut terserempak dengan Nur Rashid Awangah, 84 tahun, penduduk asal Kampung Lampin, Janda Baik. Berdasarkan kisahnya, ia adalah pengalaman menghadapi banjir yang paling tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya. Dia yang tinggal berseorangan pada awalnya menyedari paras air sungai mulai naik kira-kira jam 7.30 malam. Ketika itu, air sudah mula melimpah masuk dan membanjiri rumahnya. Akibatnya, dia terperangkap di dalam rumah selama hampir 7 jam bersama cucu yang cuba datang menyelamatkannya. Dia cuba nak selamatkan Aki. Dengan sangat air kat rumah Aki. Nak bawa Aki keluar. Tak boleh, berapa kali dah cuba. Air dia... Ada satu cucu lah. Maknanya orang lain tak berani nak mengarung, dia berani. Dia putih kata dia menganyut. Dia tolong. Dah tolong balik, tolong nak duduk dalam rumah, mula mana kerusi. Dah ampuh dah. Lepas tu naik ke pinggang. Ini kita nak lari ke atas katil. Katil tak apa nak atas katil pun tak boleh dah. Mengimbas kembali detik ngeri yang berlaku pada malam itu, cucunya bertindak memecahkan siling untuk mereka berlindung di atasnya.
Namun, nasib tidak menyebelahi mereka apabila siling berkenaan runtuh dan mereka terjatuh ke dalam air. Dah berdapat tolak ke saya naik apa ni. Sampai kata saya elok dulu mana. Pecah pula siling jatuh. Jatuh tu lah air dah. Kalau pecah dah. Aduh mana-mana. Dah lama dah. Naik atas sengki. Sengki duduk betul berdiri atas sengki. Dengan keadaan yang gelap gelita, dia dan cucunya menggigil menahan kesejukan air sungai yang sudah mencecah paras dada. Pada masa itu, mereka hanya mampu memohon pertolongan dari Yang Maha Esa. Ya Allah, kita mohon, kita berdoa minta dengan Ya Allah, kita ni apa-apa yang kini bercakap dengan cucu. Kita ni berserah kepada Allah. Kalau kita mati redha ya, kena Allah ya. Ini semua musibah ni hak Allah kata ya. Ini hanyalah sebahagian daripada kisah yang ditemui di Janda Baik. Rumah yang rosak teruk, jambatan runtuh, bahagian kereta yang tersadai dan air deras yang masih keruh mencacatkan pemandangan yang sebelum ini adalah kawasan tumpuan pelancong. Ya, itu dia pedangan banjir tempoh hari yang kita boleh melihat sendiri kebanyakan kawasan memang bersebelahan dengan sungai, jadi menukarkan dan menyulitkan situasi mereka untuk membersihkan dan pulih semula kepada keadaan yang asalnya. Janda Baik memang dilaporkan sebagai antara kawasan yang terjejas teruk dan itu adalah laporan yang diberikan oleh Syuhada Ashikin sebentar tadi dan kita ingin bersama dengan salah seorang pengusaha chalet di sana. Okay, difahamkan beliau pengusaha chalet di Janda Baik Pahang yang kisahnya agak memberikan inspirasi ya ketika masih getir itu difahamkan beliau bersama dengan anak kecilnya berusia 8 tahun saja. Bayangkan bawa anak 8 tahun untuk membawa ataupun memberikan amaran kepada mereka yang berada di sana untuk ke tempat yang selamat, evacuation. Jadi beliau pada ketika itu seorang ibulah, ayahnya tiada di situ dengan seorang anak kecil. Jadi itu kata semangat juangnya untuk bukan menyelamatkan diri saja tetapi mereka yang juga berada di kawasan yang terkesan. Dan hanya mereka saja yang berada di kawasan pada ketika itu yang tahu tentang apa yang berlaku dan dari laporan tadi pun kita tahu tentang bagaimana kemusnahan yang telah pun berlaku, kerugian yang mereka terpaksa tanggung dan saya percaya dan Sofia juga berada di sana melihat kepada keadaan pasca banjir ini kan, tentang bagaimana kita yang melihat pastinya ucapan seperti semoga terus kekal kuat kan, kehidupan perlu diteruskan, tapi mereka melalui perkara ini selepas daripada kejadian banjir itu. Saya percaya juga banyak kerja yang boleh dilakukan. Kita akan berusaha untuk dapatkan nanti berkaitan dengan keadaan ini dan pengalaman yang dirasai oleh mereka yang berada di Janda Baik, tapi kita nak berterehat seketika. Dan selepas ini terus bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Masih menemani anda di Malaysia Hari Ini dan kita alhamdulillah dapat berhubung dengan Puan Nur Fatin Akilah, pengusaha chalet di Janda Baik Pahang yang difahamkan mempunyai satu perkongsian ketika detik getir itu beliau bersama anaknya menyelamatkan mereka yang berada di kawasan itu. Ya, kita nak bersama dengan Puan Nur Fatin Akilah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami kan. Sihat ya Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Masih panjang umur. Ya, Alhamdulillah Puan. Puan, kita dah mendengar sedikit sebanyak perkongsian. Orang kata Puan sendiri cuba menyelamatkan orang ramai yang berada di sana. Mungkin Puan nak kongsi imbas balik semula. Apa sebenarnya yang berlaku pada hari tersebut? Okey, pada hari tersebut saya pengusaha chalet lah di Sang Sungai. Okey, tempat saya ni tepi sungai bertepi sungai. Pada hari tu hujan lebat lah. And then saya bersama 4 orang anak dekat rumah dekat kawasan chalet tu. Ada satu gas saya tu postpone. So ada satu homestay yang tinggi lah yang menyelamatkan kami jugalah. Saya stay kat situ sebab saya nak balik rumah saya dekat di kawasan Ceringin. Taklah dekat situ. So bila saya duduk situ bersama suami juga sebab suami penjaga chalet kan. So kami standby lah untuk sebab memang air nampak lah masa tu. Sebab saya pernah tanya orang, air pernah tak naik sampai ke atas? Dia orang kata tak pernah. Okeylah, saya standby. Takut in case jadi apa-apa kan. Kita standby lah sebab kita ada gas dalam 50 orang. Untuk chalet 49 orang, ada family dan budak-budak kecil. And then lagi satu homestay tu ada budak-budak motor baru sampai lah.
Okey, pada jam 7.30 malam macam tu lah. Saya memang nak balik sebab suami saya suruh saya stay. Saya dah sakit hati sebenarnya. Saya kata nak balik, pampers, susu tak bawa. Anak dia 4 orang. So bila duduk situ, suami saya kata tak apa abang balik. Okay, dia balik, dia bawa kereta satu lagi. Kereta memang kereta untuk buat kerja lah, balik. Dalam pukul berapa saya tunggu jugalah. Saya tunggu jam makin lebat. Saya kata nak keluar macam tak sedap hati nak bawa anak 4 orang kan. Anak saya kecil lagi nak bawa anak 4 orang nak angkut naik kereta makan masa. Bila kita pergi, saya tunggu dia dalam pukul 8. Anak pula buang air besar. Pampers memang tak ada. So saya kata tak boleh jadi. Saya call suami saya tak dapat. Saya kata mungkin sebab hujan lain kat Janda Baik memang problem lah kalau hujan. So saya keluar berkain batik tau. Keluar bawa anak 4 orang angkut seorang-seorang keluar. Keluar tu nak dekat dalam 7, nak dah gelap lah sebab hujan kan. Pukul 7 lebih tu dah gelap. Bila saya keluar, saya nak menghala ke betul-betul Pulau Santap tempat tarikan pelancong tu. Ada budak tahan saya dekat Kak, tak boleh lalu Kak. Tak dah pecah. Saya cakap, tak je pecah kan. Jambatan still boleh lalu. Memang tak boleh Kak, kena patah balik. Saya tak pandanglah ke kanan ke kiri. Saya buka tingkap dengan hujan lebat tu. Saya tengok sebab saya nak zoom. Saya buka handphone saya zoom. Allah, memang air tu macam tar yang pecah keluar air. Nak kata macam nak dekat baik pecah. Besar. And then saya tak tengok ke kanan. Saya record dia ke kanan. Saya tengok Allah. Ada satu dewan tu, sliding door dia ada meja batu tau. Macam saya nak cakap kan, meja batu yang selalu orang letak kat luar tu, lipat-lipat. Okey, meja batu tu kalau para saya peha kan, saya tengok meja batu tu dah hilang. Saya dah panik. Saya patahlah balik. Saya patah balik, saya menghala ke rumah kawan. Masih lagi fikir pasal pampers anak tu lah. Saya panik. Masih fikir, saya pergi kat rumah kawan saya. Depan sikit pada saya punya kawasan Celit. Tengok dia tak ada. Saya kona pergi rumah maknya. Maknya tu pun staf pada Sang Sungai lah. Kak Su tu. Saya tengok diorang tak panik tau. Saya tanya, Kak Su, saya tanya, mana kawan saya Finas tu? Saya kata, saya nak minta pampers tau. Kak Su dah tak boleh keluar, Kak Su. Kata itulah, dia tak panik. Saya nampak dia relax. Sebab dia kata tak pernah pun manja, relax je. Saya tak boleh cerita sedap hati tau. Tadi saya kona balik, saya masuk Sang Sungai, saya tawakal je. Lepas tu saya masuk je, guest saya yang duduk depan seli betul-betul sungai tu call. Wan, air dah naik ni. Saya kata, okey macam ni. Saya pun dah on day masuk balik. Awak pindah, saya cakap. Pindah dekat homestay yang saya stay tu kan, yang homestay kayu tu lah. Pindah je tak apa, tak ada masalah bawa anak-anak sekarang, saya kata. Air memang naik 5 minit. Nak kata 5 minit taklah. Saya ni bernasib baik. Saya pergi sebeli. Okey, saya parking kereta betul depan Sang Sungai. Ada depan homestay kayu Sang Sungai tu. Air betul-betul naik. Budak motor dah panik dah. Akak macam mana kau nak keluar ni? Diorang panik, diorang keluar. 3 biji motor dah tenggelam. Itulah. Lepas tu, panik-panik pun. Okey, gas semua dah sembah. Saya kata tak apa. Yang orang tua biar kat belakang. Ada kawasan belakang tu tak bertangga. Sebab dia macam rumah lama ada tangga kan. Rumah homestay kita orang tu. Dah lama-lama macam gazebo kayu tu. Okay, saya cakap yang ada pakcik tua tu memang tak larang nak berjalan. Tak apa, saya kata duduk dekat belakang kat area dekat dengan toilet. Yang lain anak budak-budak masuk je bilik. Mana yang muat masuk je saya sumbat. So, saya yang berkain batik ni naik atas saya tukar. Kebetulan pula saya bawa balik dobi petang tu. Saya tukar baju. Tukar kepada seluar. Saya settlekan anak, saya minta gas saya ada tak siapa-siapa pampers. Saya masih lagi fikirkan pampers anak saya. Settlekan pampers, anak saya minta kat gas. Saya dah cakap, saya minta maaf lah. Kita sekarang dah macam teamwork. Saya kata, apa yang kita boleh buat, kita bantu. Saya cakap, kita bantu sesama kita. Saya minta gas saya tu, boleh tak tolong tengokkan anak saya. Dia kata, nak pergi mana? Tolong tengokkan. Saya lari pergi masuk store, saya selamatkan apa yang ada. Saya cuba juga telefon suami saya. Masih tak dapat. And then saya cuba banyak kali, dalam 10 kali juga baru dapat line. Saya tak tahu, saya cakap dengan dia, saya dah nak menangis. Saya kata, saya tak boleh menangis. Saya dah panik. Anak 4 orang, guest 40 orang. Saya tak boleh buat apa-apa. Dia kata, nanti abang sampai. Saya cakap, awak takkan boleh sampai sebab air dah paras dekat dada saya. Dia tinggi pada saya. Lepas tu saya cakap, tak apa, abang tak apalah abang. Doa je kita orang okey. Saya cakap, saya tak boleh nangis. Saya kena kuat sebab saya ada tanggungjawab. Saya kata apa-apa jadi, ya saya ni jadi manfaat pada orang lain. So, saya minta gas yang perempuan tu tolong tengokkan anak saya yang paling besar 8 tahun. Anak saya tu saya cakap abang, masa ni ibu perlukan abang untuk jaga adik-adik. Tolong ibu, adik dia umur 2 tahun satu. Yang bongsu 1 tahun, yang adik lagi seorang nombor 2 tu 7 tahun. Okey, saya suruh jaga anak adik. Saya cakap, abang, ini tanggungjawab abang kena jaga adik-adik. Ibu cuba
bantu apa yang kita boleh buat. Saya pergi store, saya cari barang. Lepas tu saya patah balik, saya tengok lagi saya terpaksa dekat homestay kayu tu. Dengan basah dan John. Dia kata, saya boleh datang. Abang cakap abang kan datang. Dia kata abang redah lah. Abang berenang. Saya memang tak percaya. Dia kata dia berenang. Tapi kalau ditengokkan air tu memang dah bergulung. Ada satu jambatan dekat kawasan homestay Riverside tu. Dia ada untuk motor sahaja. Dia kata abang tinggalkan kereta kat sebelah sana yang tak kena banjir tu. Dia redah juga. Kata sebab nak selamatkan anak bini. So saya kata tak. Okey, terima kasih sebab datang. Saya cakap memang kalau ikutkan logik akal dia tak boleh sampai. Sebab air sangat-sangat deras. Dengan kalvertnya, dengan batang pokok semua dah bergulung. Depan mata kita nampak. So saya pun fikir kita orang takkan selamat. Tapi saya relax. Budak-budak motor dah panik. Dia kata akak tak minta bantuan ke. Saya kena relax. Saya ada satu group saya minta tolong. Saya kata anyone siapa-siapa boleh tak dapatkan bantuan. Tolong selamatkan budak-budak dulu. Budak-budak je. Saya cakap. So kita berita, saya call owner saya, Pak Ya tu, saya cakap, Jah boleh minta tolong, takut lain putus. Boleh tak minta tolong, dia pun dah panik juga. Dia minta tolong sedaya upaya yang dia boleh. Saya ada kawan yang pengusaha sale juga pun call, banyak tanya kan, Kila okey ke, macam mana okey ke, saya kata, buat masa ni okey. So bila ada satu kawan pun tanya, Kila boleh tak kira kan, berapa orang ada tu. So almost ada dalam 60 orang kan yang stranded dekat situ, saya kata. Kita orang rasa, saya kata boleh selamatkan ke kalau ikutkan tak logik. Air dua-dua dah deras depan belakang. Kita orang di tengah-tengah je. Tunggu je masa. Hanya boleh doa sahaja yang menyelamatkan kita orang. So saya dalam klinik tu saya kena relax, saya cakap. Terus saya dengan suami pergi selamatkan apa yang patut dulu dekat homestay. And then api dah break out dekat homestay yang muara depan sungai tu. Sele masih lagi ada api lah. Baik. So saya cakap dengan Cash, okey siapa yang ada kereta, okey buka semua bateri. Tapi saya lupa pula suruh tutup exhaust. Memang tak fikirlah masa tu. Cakap kita tembak, kita ambil kereta-kereta naikkan tempat tinggi. Motor-motor pun kita naikkan tempat tinggi. Saya rasa tempat kita ni dah cukup tinggi kan. And then budak-budak dengan perempuan ke orang tua tolong duduk dekat atas dululah. Yang budak-budak lelaki duduk kat luar kan. Sebab kita ada meja kayu tu. Saya suruh je dia orang duduk atas tu. Saya kata insyaAllah kita kena teamwork. Kalau korang tolong saya akan tolong korang jugalah. Kan? Jangan Puan. je saya kata. Kalau boleh kita tanyakan sebab yalah itu memang satu pengalaman yang sangat kita dengar pun menakutkan. Tapi Puan, selepas itu sekarang ini bagaimana keadaan semasa ni Puan? Okey, keadaan semasa. Okay. Alhamdulillah lah, cuma saya tak boleh berhubung. Keadaan yang tak mengizinkan kan, banyak kemusnahan depan kan. So kita banyak nak bayar punya lah. Okay. Orang yang nak bercuti ke janda baik tu akan beban untuk kalau untuk minta refund memang kata tak mampu dah sebab banyak kerosakan yang kita kena belanjakan. Betul tak? Tanggung lah ya, betul ya. Betul tak? Saya minta lah kalau ada yang gas-gas yang postpone dengan masa kejadian tu kita boleh lah. Tapi untuk selepas dan itu minta saya wakilkan juga owner-owner Sela Homestay dekat sini minta budi bicara lah diposponkan date mereka kepada tarikh yang akan diberilah oleh owner kan. Sebab kalau nak minta refund pun kami memang minta ampun lah. Kami boleh bagi yang boleh sahaja sebab kami mengalami kerosakan yang teruk yang tak pernah berlaku dalam sejarah lah. Memangnya difaham lah Puan. Tapi yang paling penting sekali semua terselamat ya malam itu. Alhamdulillah. Ada orang alhamdulillah. Kami sangat bersyukur lah sebab orang semua cakap kita orang takkan selamat lah sebab tengah-tengah kan. Betul. Yang lain semua dah sikit. Kami je yang standard. So saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah. Puan, terima kasih banyak-banyak kan sudi berkongsi bersama dengan kami. Semoga segalanya dipermudahkan, insya-Allah segala urusannya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Meruntun jiwa lah membayangkan bagaimana pengalaman seseorang yang dalam ketika itu terpaksa berdepan dengan semua cabaran ini menyelamatkan orang lain. Itu daripada sudut tanggungjawab kan. Jadi kita mengucapkan syabas lah kerana Puan betul kuat sekali malam tersebut. Dan itulah dia hakikatnya yang didepani oleh ramai rakyat Malaysia. Okey, baik. Itu dia Puan Nur Fatin Akilah, pengusaha Shelley di Janda Baik Pahang. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi perkongsian yang akan kami bawakan. Jangan ke mana-mana.
datang ke rancangan Memasak Malaysia hari ini. Ya, macam mana Hanif Miswan? Nervous tak tengok blender? Saya ada pengalaman yang menghiburkan bersama dengan blender. Okey, hari ini saya serahkan kepada awak. Okey, Pakar blender kita. Ini satu competition ya. Ya, Kita silakan. melihat ini antara menu yang kita bawakan kepada anda semua. Smoothie pisang ni kita terus mulakan. Kita ada bahan-bahan yang sangat menyihatkan di sini. Kita Okey. ada susu, kita ada oats, ada madu dan juga paling penting sekali adalah Ya, pisang. maafkan saya tak biasa buat rancangan memasak macam inilah. Oh, Kita macam tu. ada Maaf. pisang, Macam tu. kita ada madu dan agak. kita ada Oats. Ya, kita kena tunjuk sikit dan juga susu. Susu. Okey. Jadi kita mulakan dulu. Baik. Si pakarnya kita masukkan ni ke susu dulu? kita masukkan barang-barang ini dulu. Oh, kita supaya masukkan nampak. orang. Okey, baik. Ya. Kita masukkan pisang dulu. Kalau Yap. boleh kita lumatkan sedikit supaya lebih pantas. Hmm. Untuk kita blendkan sebentar saja lagi. Sekejap, Awak suka sekejap. banyak pisang ke kurang? Semua. Semua nak semua? Okey. Kita bagi semua. Semua Supaya sihat lah, ada Supaya lebih vitamin-vitamin sihat dia lah. kan. Ini sesuai untuk sarapan tau sebenarnya. Supaya hari kita ada tenaga. Untuk orang yang kuat bersukan seperti Hanif Miswan ni memang sesuai lah sebelum main bola. Okey. Kenapa Okey. kena letak oat Ni pun Oat. saya first time ni. Ini so tentunya kita tahulah berserat, membantu penghadaman dan sebagainya dan juga memberikan tenaga. Tak payah makan nasi. Oh, ini jawapan sendiri tau. Cukup. Okey, Allah. Okey. Penerbit keluarkan kata balik. banyak sangat. Okey. Nanti tak boleh blend. Lepas tu? Okey, kita masukkan madu. Masukkan madu. Ke mana kamera? Oh, sini. Itu kamera, Okey. ya. Kita masuk madu dengan penuh kasih sayang. Oh, ada kasih sayang. Okey. Mantap. Okey. Dan juga kemudian? akhir sekali kita masukkan susu. Ya, susu cukup rasa lah. Secukup rasa. Susu Susu segar. Kalau nak lagi sihat, boleh gunakan susu badam ataupun mengikut cita rasa tekak masing-masing. Okey, Okey, semudah baik. itu saja kita masukkan segalanya. Kita pastikan Ya, bismillah dulu. Saya ada pengalaman terbalik. Oh, terbalik. Astagfirullahalazim. Sebaik awak tegur saya, Wak. Sebab dia nak kisahnya di dalam bukan di luar ya. Jadi pisaunya kena kat dalam. Jangan gementar. Saya gemuruk. Nanti kita ulang balik insiden Hanif Miswan. Okey. Okey. Dah begitu rapi. Yap. Kita pastikan kita ada. Ada bunyi tak? Ketak? Okey. Okey. Kita baca bismillah bersama-sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Biarkan saja, kita biarkan supaya ianya di Awak suka chunky ke awak suka isap smooth? bersama. Saya suka smooth. Smooth. Oh, Ya. lama dah cakap dia. Ya. Okey, ini yang pertama Okey, alright. Ini yang pertama. Nampak macam sedang elok tu. Elok tak saya buat. Okey, sekarang ni saya akan lepaskan blender ini kepada Hanif Miswan. Ada dua Kenapa, jenis variasi Yap. yang kita akan tampil dan tunjuk kepada anda. Okey, saya tuang dulu untuk awak. Yap. Awak perlukan bantuan ke? Tak payah kan? Tak apa, awak dulu, Awak awak dah buat dulu. pakar. Saya masuk. Macam biasa kan. Ini sama juga. Yang kedua Ya. ni, yang pertama Sofia buat dengan oat kan. Yang kedua kita nak buat dengan yogurt. Jadi kita masukkan dulu pisang-pisangnya. Greek yogurt. Apa yogurt? Greek yogurt. Jadi Greek Okey. yogurt ni lebih sihat lah. Okey. Wow, bab-bab Saya sihat ni punya- bagi kat dia. Penerbit kita ni memang sukakan kesihatan. Yes, she's healthy. Ya, saya dah sediakan. Okey. Hanif pula. Tengok mana yang lagi sedap lah. Kenapa begitu? Air tangan Okey. Hanif Kemudian atau kita air tangan masukkan Sofia? dulu Awak boleh tak? madu. Okey, kita nampak supaya adunan di antara madu dan kita masukkan yogurt. Yogurt ni kita nak bagi dia rasa-rasa Masyam sikit. Masyam sikit lah. Tapi masam yang sedap lah. Gitu. Kan, dan kalau macam saya memang suka dia lebih sikit lah. Sebab kadang-kadang kita dah beli yogurt ni, kita jarang Masam makan tau. begitu saja. Ya. Dia akan diadun bersama dengan rasa pisang dan madu tadi. Dan juga kasih sayang. Dia masam-masam manis. Ya, jadi susu. kemudian kita masukkan susu. Susu. Secukup rasa ya? Cukup rasa. Susu ni supaya memudahkanlah berpusing-pusing tu. Okey. Sebab kejadian yang lepas dia tak berpusing, Tak tuan-tuan. berpusing. Ya, okey. Dan Okey. kemudian sama juga. Bila kita dah ni, Ketat kita pastikan dia ketat. Okey. Setakat ni, stepnya semua betul? Ya. Dia dah keteng ke belum? Nampak? Okey. Dia kena... Belum keteng. Nak saya bantu? Okey, silakan. Okey, saya bantu sebab ya. tadi yang buat researchnya Sofia. Okey. Dia dah keteng. Okey. Okey, kemudian kita dengan yogurt. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tuan-tuan. Ya. Okey, kalau macam ni kita biarkan dalam sikit-sikit lah. Okey, Sebab tak ada oats, jadi lebih mudah lah untuk Ya. diumatkan. Okey. Saya tak sabar. Jadi dua variasi, satu dengan yogurt, satu lagi dengan oats. Okey. Oh, tadi bab tuang ni saya tak rehearsal lah. Alah, tuang je kot. Okey. Tarik sikit.
Okey. Jadi seperti mana anda tahulah, oats pun ada, madu pun ada. Jangan kau beli jangan guna gula lah. Di madu ni alternatif yang cukup bagus juga. Okey, kita Dan bawa kita dulu. rasa siapa punya yang lebih menjadi. Kita akan ke meja perhitungan. Meja perhitungan. Saya servekan satu untuk awak. Okey. Satu untuk saya. Saya punya lebih. Okey, warna dia sedikit berbeza lah. Yang menggunakan oats ni dia sikit coklat. Okey. Okey. Warna dia berbeza, tapi tentunya sebab kita tahulah oats ni berserat, jadi kita nampak sehalus-halusnya kita blend tadi pun tetap nampak jugalah seratnya. Okey, sebelum kita rasa, kalau Sofia akan suka yang mana? Yang ada oat ke yang ada yogurt? Saya suka yang ada oats. Sebab untuk orang yang macam saya ni lactose intolerant. Okey. Oh, dia ada lebih preference selamat dia. menggunakan Kalau saya teringin nak campur. Dia nak campur? Dua-dua ni. Rasa macam dia boleh menjadi satu adunan yang baik. Tapi tak apa. Kita akan kita nak cuba. tahu siapa buat lagi sedap. Jangan campur. Kalau macam tu kita boleh cuba dah ni. Saya cuba yang awak buat, awak cuba yang saya buat. Okey. Okey. Tiga. Mantap. Bijak percaturan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba yang oat. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad, honey, Miss Wan. Not bad. Okey, sebelum saya rasa apa-apa, baik kita cuba di sini dulu. Ini pula dengan oats. Okey. Okey. Dua-dua sedap. Saya punya lagi sedap. Tak boleh macam tu, tak boleh macam tu. Saya punya lagi sedap, betul. Kan kat telinga ni cakap dua-dua sedap. Pakai resepi yang ada oats. Serius, saya tak tipu. Ya, betul. Tapi kalau kita cuba hari-hari pun kita perlukan kelainan. Okey, betul. Tapi Saya itu tak boleh kalah, mengikut tak tahu. kesesuaian masing-masing. Menunya, cara-caranya kita boleh dah terangkan tadi, hanya perlukan pisang, madu, air susu dan juga mengikut tambahan masing-masing lah. Mana yang suka oat, mana yang suka yogurt. Nak campur dua-dua pun mungkin boleh. Ya, madunya manis semula jadi. Dia tak rasa bersalah apa pun. Jadi anda boleh minum dan mengenyangkan diri anda sebelum mula bekerja ataupun kerja rumah. Okey, kita berehat seketika. Betul, itu saja daripada kami untuk minggu ini di meja masakan Malaysia hari ini. Berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Sedap, Baik, terima kasih terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan pada kali ini kita nak teruskan perkongsian yang sangat menarik juga. Ini berkenaan dengan dana pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak, dan untuk itu kita bersama dengan seorang tetamu yang sebenarnya jauh di mata tapi kita dekatkan dengan teknologi, iaitu Al-Fadil Ustaz Syed Putra Haizam Shahabuddin, pendakwah bebas merangkap duta khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz Hanif. Ya, Ustaz sihat ya di Mekah? Alhamdulillah sihat. Ya. Ustaz, mungkin boleh kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini, pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah di Pantai Remis Perak. Silakan Ustaz. InsyaAllah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Hanif. Terima kasih banyak kepada pihak MHI TV3 kerana menjemput kami ke program Pemubal Bicara ni berulang-ulang kali dah ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tetap akan introduce juga, perkenalkan juga Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang telah diasaskan oleh guru saya yang sangat mulia, yang saya sangat hormati, Ustaz Haji Abdul Rahman Zakaria dan Hajah Salmiah Hasan. Madrasah ni dah bermula pengajian penubuhannya daripada 1 Januari tahun 2013 lagi, dan sampai hari ini masih dalam keadaan diuruskan oleh sahabat saya, guru saya juga, Maulana Jalaluddin Al-Hafiz Abdul Rahman. Dan beliau ni mudir madrasah dan imam pengalaman 17 tahun dah jadi penceramah jemputan dalam dan luar negara. Tuan-tuan puan-puan sekalian boleh tengok dekat skrin. Madrasah Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah ni akan dibina berhampiran sebelah dengan Madrasah Darul Ulum dan telah mendapat kelulusan pembinaannya sejak daripada tahun 2020 lagi, awal tahun, oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Masjid ini akan dibina di Kampung Tebuk Yan 2 di Pantai Remis Perak. Masjid ini bakal dibina atas tanah berkeluasan 4.2 ekar dan madrasah ini berkedudukan di tengah-tengah penduduk yang berjumlah hampir 17,000 orang. Jadi penting sangat masjid ni untuk penduduk yang sangat ramai, dan sekarang ni Madrasah Al-Ulum sedang bergerak dan pelajarnya mencecah 300 orang.
Jadi pembinaan dah mula dah daripada awal tahun 2020 dan kita target untuk pembinaan masjid ni selesai hujung tahun ni. Jadi penting sangat dengan prasarana yang disediakan lengkap dengan semua bilik jenazah, rumah kepenginapan, bilik mesyuarat, dewan kuliah, kita usahakan untuk bina yang terbaik jadi asbab pembangunan umat ni dan hati-hati umat ni dibina dengan agama. Ya, insya-Allah Ustaz. Mungkin boleh kongsikan juga berkenaan dengan perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh orang ramai dan juga berapa sebenarnya lagi yang diperlukan Ustaz? Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian semua boleh tengok skrin. Masjid ini sedang dibina. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang telah infakkan duit. Alhamdulillah, total pembinaan masjid ni lebih kurang 25 juta diperlukan. Sekarang ni kita baru dapat 13 juta. Dan kita perlukan sangat banyak lagi, lebih kurang dalam 12 juta lagi. Jadi saya menyeru sangatlah pada semua rakyat Malaysia untuk jangan was-was tengok nombor yang tertera dekat skrin sekarang ni untuk tekan masukkan duit dalam akaun. Terima kasih yang dah menderma. Masjid ni masih belum siap. Kita bukan hanya bina bangunan masjid, kita sedang bina umat ni, hati-hati umat ni mencintai Allah dan membina kehidupan akhirat. Ini perkara yang sangat utama. Kita tengok tadi hal banjir, kematian, kerosakan. Ini perkara-perkara ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kesabaran ini akan meningkatkan iman kita dan darjat di sisi Allah. Sekarang ni kita nak bina hati umat ni dengan pembinaan masjid ni. Jadi jangan was-was. Seperti mana yang tertera di skrin tadi, ambil nombor akaun, nombor telefon, infak sekarang ni kerana ini peluang untuk kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah itu juga antara yang kita harapkan. Ustaz mungkin boleh kongsikan hari ini hari Jumaat dan antara kelebihan berinfak khususnya untuk pembinaan masjid ini Ustaz. Allah firman dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan sempurna kebaikan seseorang itu sehingga dia bagi apa yang dia sayang. Jadi para sahabat faham benda ni. Maka mereka telah bina masjid yang menjadi asbab umat ini telah bangun mengenal Allah. Hari ini peluang kita, tuan-tuan perempuan sekalian, seluruh rakyat Malaysia. Kita bukan bina masjid di kampung Tebuk Ian saja. Ya. Ini bukan untuk penduduk kawasan itu saja. Tapi ini masjid kita semua. Kita semua akan mati. Dan sebelum kita mati, kita tak tahu amalan yang paling baik yang Allah Ta'ala akan terima untuk kita. Dan takut-takut inilah amalan kita yang paling baik. Jadi jangan was-was. Sekarang juga ambil handphone, transfer duit, masukkan dalam akaun yang tertera di skrin. Masjid sedang dibina. Jangan lepaskan peluang ni. Takut-takut kalau kita lambat untuk agama ni, Allahu Akbar, kita orang yang rugi di akhirat, nanti kita menyesal. Jadi saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dengan kami. Nabi bila ajak para sahabat tak tunggu lagi lah, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumba pada kebaikan. Kata Abu Bakar Siddiq, bila Nabi SAW perintahkan untuk infak harta jalan Allah, Nabi tanya, ma tarakta li ahlik, wahai Abu Bakar, dalam perang Tabuk ni apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu? Abu Bakar Siddiq tak beritahu aku tinggalkan berapa duit sekian-sekian. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, taraktullah wa rasuluh, yang aku tinggal untuk mereka adalah Allah dan Rasul. Kenapa? Seluruh harta dia telah diinfakkan di jalan Allah dan dialah di kalangan umat ni yang paling baik. Dan saya nak menyeru tuan-tuan dan sekalian, kita mungkin tak mampu nak bagi semua harta kita. Tapi bagilah sebanyak yang mungkin. Kalau tak mampu bagi banyak, jangan langsung tak bagi. Moga Allah Ta'ala terima segala pengorbanan ni. Jazakumullah khair. Dan antara sedekah yang baik juga adalah sedekah perkara yang paling kita sayang Ustaz, ya, terutamanya harta. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan setiap urusan dan jaga diri di Mekah ya Ustaz, ya. Amin. Ya, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih juga kepada pihak MHI, Ustaz Hanif. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu dia Ustaz saya Putra Hazam Shahbudin bercerita berkenaan dengan dana pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Kita nak teruskan satu lagi perkongsian bersama dengan Ratu Banana Smoothie kita. Sofia, silakan. Wow. Dalam inspirasi untuk melipat gandakan kebaikan usaha kita, kita akan tampilkan bingkisan ini untuk anda berkenaan dengan Kelab Media Prima dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan satu kerjasama untuk misi pasca banjir siri keempat di Taman Karak Setia Pahang. Jom kita saksikan. Cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Itulah pepatah yang sesuai bagi menggambarkan keprihatinan rakyat Malaysia terutama ketika terjadi banjir yang melanda negara hujung tahun lalu.
Sehingga kini, masih banyak pihak dari pelbagai agensi yang datang menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir yang teruk terjejas. Antaranya ialah Kelab Media Prima dengan kerjasama Badan Kebajikan Perkhidmat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP bersama rakan media Prihatin dan Pertubuhan Prihatin Muhibah Kuala Lumpur dan Selangor mengadakan misi bantuan banjir di Kampung Tanjung Karak, Pahang semalam. Misi turut disertai oleh Persatuan Kecemasan Sukarelawan Malaysia dengan menyediakan 2 buah ambulans yang dilengkapi bantuan kesihatan bagi menyantuni mangsa yang memerlukan. Kita turun ke Bentong dan juga ke Karak untuk tim cuci-cuci MAWIP. Yang ini yang kita buat bagaimana kita boleh bantu mangsa musibah banjir yang berlaku di seluruh Malaysia baru-baru ini. Seperti mana yang saya nyatakan, bukan saja dalam bentuk tunai dan juga makanan, tetapi juga dalam bentuk tenaga fizikal kita. Misi disertai oleh 60 sukarelawan bertujuan untuk melakukan pembersihan dan menyalurkan bantuan yang bersesuaian bagi kegunaan mangsa pasca banjir. Antaranya ialah kit makanan, kit peralatan ibadah, kit peralatan pembersihan dan barangan elektrik. Banjir besar yang berlaku meninggalkan kesan kepada mereka yang terjejas. Asma Fadilah antara mangsa yang berkongsi detik cemas ketika bah besar melanda kawasan rumahnya. Sebelum tu tunggu sini je. Tunggu tu masa tu air dekat lutut baru. Tapi masa nak keluar tu air dah sampai pinggang. Tak ada fikir apa, fikir anak-anak je. Yang penting anak selamat. Tak apalah, barang-barang tu biar je lah. Tu je, tak ada nak fikir barang apa dah. Sebab air datang mengejut, tak sangka kan. Itulah, tapi nasib dokumen sempatlah bawa lari. Rata-rata penduduk kampung menzahirkan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang dihulurkan. Basirun Muhammad Siddiq, salah seorang warga kerja Media Prima Berhad, antara mangsa banjir yang turut menerima sumbangan yang diberikan. Banjir ni tak pernah berlaku di sini dan ini pertama kali berlaku semasa saya duduk di sini. Dan sesuatu yang saya rasa pengalaman ni orang di Ilir sana lagi teruk lah. Dan bila datang tu bagi semangat dan saya kena jugalah memberitahu bahawa keperluan ini adalah untuk semua sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun hanya sehari masa yang diluangkan, tetapi niat ikhlas dalam membantu mangsa amatlah dihargai. Sedikit sebanyak, mungkin bantuan ini dapat memberi kelegaan kepada mereka yang terjejas bagi meneruskan kehidupan. Senyum dalam tangisan. Ya, itulah sedikit perkongsian yang boleh kami bawakan dan juga mungkin boleh membantu orang ramai. Dan diharapkan agar semua juga berjaya ataupun boleh membuat sesuatu demi manfaat orang lain. Okey? Ya, kita melipat gandakan usaha kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Isnin ini kita akan bawakan topik berkenaan dengan isu umrah. Ya, begini Isnin ini. Okey, kita berada di penghujung. Jangan lupa untuk terus berikan sokongan kepada kami di Malaysia hari ini. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.